Ini kan digital, seolah dia menjadi Pareto. Wah, tak nak dengar pula kan. Dia pernah dengar Pak Gero tu kan. Pareto ni lah hukum 20-80. Maksudnya, kita buat satu perkara, kita akan memberi kesan pencapaian kepada 80%. 20% kita buat, 80% kita capai. 20% dalam pendidikan digital, 80% dalam 7 trust akan capai. Kenapa? Sebab tu saya nak jumpa. Siapa yang saya nak jumpa? Bukan siapa-siapa, guru-guru biasa tak? Bukannya perlonggaran, bukan fikir, bukan pengetua berusaha, betul? Saya jumpa cikgu biasa saja. Tapi kadang-kadang kalau kita perhatikan, satu perkara yang kecil tu dia akan jadi satu perubahan yang sangat besar. Itu kepercayaan saya. Sebab tu saya datang, saya nak bercakap. Okey? Yang paling penting sekali bagaimana saya nak merasakan bahawa you all semua kalau tak buat, you berdosa. Itu dia. Itu bukan senang tau, saya kena menangis. Okay. Kalau you tak buat benda ni, you akan rasa berdosa. Sebab kalau kita fikir baik-baik ya, pendidikan digital ni memang kalau kita sebut di Singapura, di negara-negara yang maju, pendidikan digital dia pentafsiran dah tak sama dengan kita lah. Kita nak baru start basic. Yang basic pun masih miskin. Ini kemiskinan ni. Ini dikatakan kemiskinan multidimensi. Salah satu daripada kemiskinan kita adalah digital. Salah satu daripada kemiskinan kita adalah nutrisasi, iaitu kesihatan kita. Makanan kesihatan. Kemiskinan wang ringgit, kemiskinan ruang belajar, betul? Ini semua kemiskinan yang kita ada. Tetapi apabila kita merasakan bahawa digital ini merupakan alat yang penting untuk merubah dan mengubah sistem dan pelaksanaan pendidikan, maka orang akan fokus kat situ. Okey, sebab kalau kita perhatikan betul-betul cikgu-cikgu kita, betul kan? Yang baru posting, kalau kita tengok handphone dia tak sama dengan cikgu-cikgu kita lama-lama. Yang cikgu baby boomer ni. Saya baby boomer. Okey, saya tidak pernah mendapat pendidikan yang berkaitan dengan digital. Tak pernah. Saya cuma dulu jadi guru data je. Itu pun jadi kuli batak. Bila guru data ni kuli batak lah dulu kan. Itu dah ada. Tapi sebab kita minat, sebab kita suka explore, betul maka kita tak mau tertinggal. Jadi murid-murid kita sekarang ini ialah mereka memang minat dengan digital. Betul? Mereka minat. Siapa yang boleh bersama dengan mereka? Yang boleh bersama dengan mereka adalah perkara yang mereka minat. You nak berbual dengan orang yang suka mancing. Orang suka mancing, betul? You nak berbual dengan dia, cerita berburu. Nak dia tengok. Cerita main golf. Lagi pula dia muntah betul. Kat situ dia muntah. Kita buat 2 ikan ke. Dua ikan kan. Sebab kalau cerita tentang memancing, walaupun kita minat, sebenarnya kan bang saya ni minat mancing bang. Kita tahu, kita dapat bantal pancing kan. Bantal pancing kan. Okay, dia kata sebenarnya saya minat mancing tau. Ya ke dia kata. Itulah saya pun sebenarnya ini pancing-pancing bukan saya punya ni. Saya tak minat dia kata. Dia tak minat, kita tak cerita pancing betul. Kita cerita yang dia minat. Sebab apa? Sebab kita nak mendekati dia, kita nak dia sayang kita, kita sayang dia, betul? Okey, kalau you ada girlfriend, bapak bakal pak mertua kita suka cerita apa? Belum bakal, belum baru betul Jadi itu saya dulu, bapak mertua saya suka cerita apa, itulah saya cerita. Bapak mertua saya orang Perak dulu kan. Saya orang Johor. Ni cerita sikit lah. Saya akan posting di Johor. Sebab saya orang Johor. Saya ada lelaki sulung. Okey. Tapi saya praktikal dekat tempat bapak mertua saya. Saya nak dia mula menyukai saya. Itu penting Okey, dia kata wah nampaknya anak menantu aku ni akan posting di sini. Tak. Okey. Praktikal je, betul Tapi kita mula tahu dia suka apa, betul Maka kita akan dapat anak dia. Betul, ni yang ketawa betul. Kalau yang belum ada ni cubalah kat saya.
Jadi serupa juga kita dengan anak-anak kita di sekolah. Anak-anak kita ni, betul kan? Anak-anak kita, dia sangat suka dengan kita. Walaupun anak kita itu miskin. Ingat anak kita yang miskin itu, dia akan beli sesuatu yang dia suka. Yang dia suka tu ialah yang kawan-kawan dia suka. Kita pun tak tahu apa. Macam mana kita nak mempengaruhi dia, dia suka sepatutnya apa yang dia suka. Faham Iaitu berkaitan dengan digital. Jadi duit yang ada yang disimpan, duit raya pun dia apa, dia tak beli barang-barang yang kawan dia suka, tapi yang saat kita dengan anak dia suka. Ingat siapa yang kita nak bawa? Iaitu mereka yang ada pengaruh yang besar di kalangan anak sekolah. Dia ni tak berapa pandai, tapi kalau dia cakap semua orang dengar ke. Dia lah hero dekat sekolah, betul? Dia lah hero dekat sekolah. Saya kalau pergi mana-mana organisasi, saya akan tengok mana satu pegawai saya yang pengaruh dia cukup besar, walaupun dia tu suka bunting. Sebab kalau dia cakap, memang orang akan dengar, orang akan percaya, betul tak? Sebab dia pandai cakap. Jadi walaupun dia tidak disukai oleh pentadbir sebelum tu, maka saya akan pergi dekat dia supaya dia tahu bahawa dia sedang dihargai. Okey, jadi saya akan makan dengan dia, saya akan cakap dengan dia. Lepas tu kalau ada cerita-cerita saya yang orang tak faham, dia tukang cover. Faham Sebab apa dia kata, pengarang macam-macam lah, itu datang aku tak faham lah. Dia pun kata apa? Aku pun sebenarnya mula tak faham. Okay? Tapi baru aku faham sekarang. Kalau tidak, kita ni buat perkara yang tak berfaedah. Dia dah mula masuk, dia mula masuk. Jadi, apa yang dia cakap ni memang orang tak percaya. Sebab dia ada duit, betul? Dia ada pengaruh. Apa yang saya nak, you merupakan catalyst, pemangkin kepada perubahan yang ada di sekolah. You boleh dekati orang-orang lama, you boleh dekati orang-orang baru, atau you boleh dekati murid yang hampir sezaman dengan you. Itu sangat penting. Kalau you dapat dekati mereka, you bawa dia akan bersama dengan kita. Ingat kita akan jadi idola dia. Saya satu lagi, saya tahu pelajar ni jadi kasih idola. Saya nak cerita dengan you. Saya suka cerita. Tak apa ke? Orang, saya tak tahu pelajar suka kat saya. Okey, masa tu saya pergi sekolah jalan kaki. Saya pergi sekolah jalan kaki. Okey, satu murid yang asalnya dari kampung. Kalau bahasa dulu-dulu saya minta maaf dia kata orang Ulu lah. Orang Cina Ulu, Chinese duduk Ulu. Kalau dua cakap Chinese komunis, dia kata kan, yang duduk Ulu tak campur orang sana. Jadi dia ni nak maju, dia tumpang rumah bapa mak saudara dia yang duduk seorang. Jadi dia pindahlah ke bandar. Sekolah Tengku Haris Penari di Puan. Okay. Dia duduk dekat bandar. Dia duduk bandar tu tujuannya apa? Supaya dia nak belajar, dia nak mula melihat dunia sebenar. Okay. Budak yang tak berapa tahu cakap Melayu, paskan basikal tua tak basikal tua. Basikal yang lama tu ada depan ada bakul letak beg. Itu budak sekolah tengah tempat macam tu. Memang orang tak campur dengan dia. Maka yang kawan dengan dia saya lah. Sebab saya tak boleh, saya cepat kesian dengan orang. Okey, balik sekolah petang saya kata bawa beberapa kawan Chinese lah. Okey, dengan kawan Melayu seorang, dia pergi rumah saya belajar bahasa Melayu. Okey, kadang-kadang saya belanja dia makan. Saya masih ingat nama dia Choi Yin Chip. Jadi saya baik atas tanggungjawab saya sebab dia perlukan pertolongan begitu. 10 tahun berlalu. Oh lama Lama 10 tahun berlalu lama. Saya selalu dapat kad hari guru tu setiap tahun, tapi saya tak tahu siapa. Saya baca, saya ignore je kan, sebab saya tak tahu kan. Saya tengok ada lagi. Dia tak ada. Lepas tu saya jumpa seorang perempuan penolong kanan, dan saya cerita dengan dia tentang bagaimana dia nak mentadbir, ngurus. Okay? Lepas tu
cerita tentang masa dia kena sayang dekat murid-murid dia, betul kan? You tahu tak, saya cerita tu dia menangis. Dia menangis tu saya. Cikgu ni belum kenal tu tiga-tiga perempuan. Seorang menangis, tiga-tiga menangis. Sebab saya memang saja buat sedih lah kan. Saya buat sedih. Lepas itu malam dia telefon saya. Malam saya cikgu ni lawa pula. Dia saya angkat cikgu lawa. Cikgu perempuan, okey. Saya angkat. Dia cikgu, saya minta maaf cikgu sebab saya nak tanya tadi saya malu. Betul ke cikgu merupakan seorang yang dulu latar belakang gini, okey? Iyalah. Dia terus diam, dia tak cakap. Dia kata, cikgu, suami saya dulu murid cikgu. Betul kan? Sebab suami dia cerita dengan dia. Saya kata, saya masih ingat lagi, incin dia, saya kata, cikgu dia lagi nangis tau. Okay? Ya, sebab saya tak nak dia terus menangis, tak perlu esok kita jumpa. Kita nak dia menangis lagi kan? Biarlah dia meluahkan perasaan dekat saya, betul kan? Jadi, besok saya jumpa dengan dia. Jadi dia sampaikan salam. Rupa-rupanya bila saya nampak bahawa saya tak pernah fikir bahawa saya tolong dia. Sebab dia pun Chinese. Dapat saya tolong sebab dia perlukan saya. Rupa-rupanya dia jadi marketing manager di sebuah syarikat besar. Selepas tu dia tak bagi kad lagi dah. Melampau dia tak bagi. Selepas tu saya tak bagi lagi kad. Tapi dia bagi hadiah. Dia bagi hadiah. Yang saya nak cerita ni, yang panjang-panjang tadi ialah sebenarnya selaku guru digital, you akan menguasai PDP. PDP ni yang mendekatkan kita dengan murid, betul kan? PDP ini ialah menggunakan aplikasi ini. Ini yang budak minat sekarang, betul kan? You telah selesaikan masalah multi dimensi kemiskinan. Okey, you telah selesaikan masalah-masalah teras kemiskinan yang lain. You telah pergi kepada masalah-masalah seperti apa teras yang lain yang kena tentang kebajikan murid. Kebajikan murid ni ialah menjaga kebajikan dia. Tak semestinya kita bagi duit dekat dia, kita bagi kasih sayang dekat dia, betul? Itu kebajikan murid. Kebajikan guru, keciciran, ni semua teras-teras antaranya. Keciciran, budak ni akan datang sekolah sebab kita. Budak akan datang sekolah sebab kita. Saya datang sekolah sebab cikgu saya yang bernama Cikgu Subuh. Dulu cikgu saya nama Cikgu Subuh. Dan seorang ni Cikgu Mak Said nama dia. Cikgu nama Mak Said juga. Dia memang garang. Yang saya suka kat dia sebab hari pertama sekolah dia bagi saya dengan prosen. Itu je. Yang lain tak ada. Sebab nama sama tu je dia kata. Nama awak siapa nama siapa dah? Saya Mak Said. Awak jangan ambil nama saya. Satu kampung tu. Dulu-dulu kan. Lepas tu datang, saya dah menangis tu dia datang kat saya. Dia keluar kau dia posen. Dia posen dulu macam RM5 sekarang. Betul kan? Memang betul. Saya tak belanja tau tu. Tapi tak lama bertahan sebab tak ada duit belanja. Jadi, kalau kita perhatikan sebenarnya, apa yang kita nak selesaikan hari ini ialah melalui, saya sebut tadi ialah bagaimana kita nak tukarkan ialah satu guru, satu murid. Guru ni mestilah kompetensi guru dari segi CPD ni, betul kan? Kompetensi guru kita mesti bangunkan. Kompetensi guru ni kat mana ni? Ada dua sini. 150 orang hari ini kita berikan satu input untuk kita bergerak ke hadapan. Okey. Satu CPD, satu lagi dia sebut tadi PLC. PLC. Saya dah minta supaya diberikan SCP dan UTP memastikan PSC yang akan dijalankan selepas ini yang saya boleh pantau, yang ada hasilnya, yang boleh diukur, sebab tu tadi apa ni Big Boss sebut, Chelvin sebut tentang dia kena hantar report dekat saya. SST kena nampak, you mana you kena hantar report dekat saya berkaitan dengan bagaimana you punya kompetensi. Satu, kompeten sahaja tapi budak tak jalan, tak jadi. Okey, yang kita nak selepas ini adalah budak akan pergi kepada pendigitalan ini melalui CPD kita terhadap murid kita pula. Okey, dan saya akan nanti saya minta supaya ada sekolah-sekolah yang dia agak luar biasa, yang dia ke hadapan sikit. Nanti saya akan bersama dengan kerajaan negeri untuk kita bekalkan tool alat digital untuk bantu sekolah tersebut.
Ada, insyaAllah, sebab kita dah start. Kita ada siri yang kedua untuk berikan alat. Antaranya kita dah berikan apa, smartboard, mana Ikrar apa nama? Isra, mana Isra dia? Bukan Isra berikan smartboard. Ada banyak yang perkara-perkara, antaranya tool-tool yang boleh bantu lain, seperti alat-alat tibet dan sebagainya. Ada banyak yang kita dapat. Kerajaan negeri pun bantu kita berapa juta setahun. Dan benda ni kita boleh alignkan dia supaya masuk dengan program kita dengan ProAsia. Ini antara yang kita nak buat. Tapi saya minta supaya sektor SITC bersama dengan STP akan berganding bahu bagi memastikan bahawa alat ini akan bertambah baik untuk boleh kita gunakan untuk guru-guru gadget yang ada. Dan saya dah beritahu bahawa saya nak senarai nama guru-guru gadget yang jauh ke hadapan, supaya kita boleh ketengahkan dia, supaya kita bawa dia ke tempat ke hadapan, jauh ke hadapan lah. Dan guru-guru yang boleh kita ketengahkan di peringkat yang lebih tinggi. Sebab saya nak Johor akan jadi showcase kepada guru-guru gadget yang akan memberi satu impak yang besar kepada program pendidikan di peringkat sekolah. Dan harapan saya lah, semoga dengan adanya program hari ini bukan sekadar ada, tetapi dia akan memberikan tanda yang baik untuk kita, membolehkan kita memperkasa pelajaran PPC abad ke-21. Dia akan jauh berbeza. Maknanya kalau misalnya guru yang datang hari ini sama dengan guru yang tak datang, maksudnya saya nak tanya, kenapa yang tak datang lebih baik daripada yang datang? Jadi lebih baik kita tak panggil tak payah panggil lah ProAsia. Suruh cikgu pergi bagi sebab dia lebih baik. Sepatutnya you akan lebih baik daripada guru yang lain yang tak datang. Selaku orang yang bertanggungjawab, ada ekonomi terhadap sumber-sumber pendidikan, dan sumber-sumber pendidikan yang ada di Johor akan bertambah berlipat ganda dengan adanya rakan-rakan sekalian. Kalau boleh nanti kita akan buat convention guru-guru digital. Kena buat, kalau tak ada duit, cakap dengan saya. Betul Saya tak ada duit pun lah. Kalau tak ada duit, saya akan cari duit. Maksudnya pegawai saya tak pernah cari duit, tu je. Ada pegawai saya kata, tuan kita nak buat gini-gini tuan. Ada duit ke? Saya nak carikan. Kalau tak ada, kalau tak boleh cari, saya cari je kan. Tak pegang dia cari, dia buat. Yang ini sumpahnya, kalau saya tak jumpa, saya cari tu kan. Saya cari. Yang penting kita buat betul kan. Yang penting boleh buat lah. You dengan dah bikin dah you lah. Dah pakai insert dah mana pun cari. Okey. Ketawa-ketawa saya ketawa sebab saya sayang rakan-rakan semua. Sebab tu saya ketawa. Sebab saya tahu saya akan dapat sesuatu daripada pertemuan ini. Okey, tak apalah, saya pernah balik ni saya cakap dengan saya punya PA tadi. Dan mesti nak angkat kemari, saya tak apalah. Aku sanggup tidur dekat tepi jalan. Saya hari ni balik kereta. Kalau saya penat, saya akan tidur dekat tepi R&R ataupun dekat susu tepi itu saya akan berhenti tidur. Tak apalah, kalau saya penat tu saya tidur. Kau tak payah risau sangat. Tak payah susu sabun pun nak bawa aku pagi. Nak buat apa? Saya nak balik kan? Lepas ni kan? Memang laluan saya balik kaitan mana laluan dia. Kalau dia hantar saya kemari, saya patah balik, saya dah rempuh jam lagi kan? Dia pun dia tak fikir, nak puru-puru nak hantar saya kemari. Patut-patut lah kan, kalau kayu pun Okey, ketawa-ketawa tapi itulah yang seperti saya harapkan. Saya percaya penuh dengan teraju baru yang saya sepi di Syariah Rumah. Orang yang mudah bekerja, orang yang banyak membantu saya di peringkat jabatan. Saya bawa kemari dan saya tahu pegawai-pegawai yang ada di sini akan banyak boleh bantu memberikan sektor ini bersama dengan rakan-rakan strategis ProAsia bagi membolehkan kita berada pada satu situasi yang baik, hasil kerjasama yang kita bangunkan, dan ada nanti modul komunikasi digital boleh Johor yang tujuan untuk melahirkan modul kita yang jauh ke depan segi teknologi dan kemahiran dan skill digital ini. Itu harapan saya, dan saya sekali lagi rasa bersyukur dan terima kasih kepada ProAsia Sdn Bhd dan
rakan-rakan yang berbagi pokok yang saya tak ada tu. Saya tak minta lah. Saya support dia lah. Masih ada orang dia tak minta kan? Saya harapkanlah dengan kolaborasi, sinergi antara Front Asia, Jabatan Pendidikan Zero dengan SSPD serta rakan-rakan guru dan penduduk PD di UTP daerah masing-masing akan membolehkan kita berimpact besar kepada pembelajaran guru. Dan saya kata terima kasih semua, maaf kerana saya nak melepaskan rasa letih dan penat saya dengan kerja-kerja yang saya kena ikut. Betul kan? Yang ini memang saya nak ikut. Yang itu saya kena ikut. Orang jemput saya kena pergi, orang suruh makan, saya makan kan. Padahal saya patut dimakan, tak macam tu. Tapi saya dah makan, ada YB datang kena makan. Betul kan? Betul tau kadang-kadang sampai kita rasa ambil telur masin tu tutup nasi kita kan. Supaya tak nampak sangat ada lebih makanan yang tak baik. Betul kan? Untuk mengelak malu. Saya kata dengan YB tadi, YB makan YB. Saya dah kenyang. Dia kata saya dah kenyang. Tapi dia nasi dia ada, saya pun dah kenyang YB kan. Tapi kenapa awak ambil nasi? Sebab saya ada YB. Jadi kita janganlah pernah kalau kita rasa dah kenyang tak makan YB. Dia sama-sama tak makan. Hilang rasa puru-puru tadi. Lepas tu dia tanya dengan saya, depan ni Cik San lagi mana? Saya biasa nak pergi ikut je orang suruh kan. Tapi lagi mana saya nak kena pergi ke IPD. YB tak ke mana ke? Biasa YB sibuk betul kan? Saya pun lepas ni nak keluar pun nak cepat ni. Macam saya di YB, kita keluar YB. Last dulu keluar betul kan? Kita dapat cepat sikit balik okay. Terima kasih semua. Jadi saya dengan rasa bangga lah sebenarnya dia suruh merasakan saya kata saya dah duduk itu tak rasmi. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama dengan roh jiwa yang ada pada kita untuk menyayangi program dan objektif program ini. Dengan apa Bismillahirrahmanirrahim kita rasmikan majlis program guru literasi 1 dan 2 tahun 2023. Sekian wabillahi taufiq.